Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmansara binti Ishak daripada kelas PISMT Pendidikan Islam 6619. Saya akan membentangkan tentang produk inovasi yang telah saya hasilkan untuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Sebagai pengenalan, menurut Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2017, KSSR Pendidikan Islam telah dibina bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam secara holistik, bersepadu dan berkembang serta bersifat autentik selaras dengan FPI dan FPK. Oleh itu, penguasaan yang baik dalam semua bidang pendidikan Islam amatlah penting bagi memenuhi keperluan murid yang ditetapkan dalam sistem pendidikan. Teknik nyanyian merupakan salah satu teknik pengajaran yang sangat baik untuk diaplikasikan dalam PDP. Oleh itu, nyanyian didefinisikan menurut Aina Husna pada tahun 2016 sebagai gubahan ataupun ciptaan muzik yang dilakukan dengan suara, bunyi atau suara yang berirama dan berlagu. Oleh itu, kaedah nyanyian menggunakan lagu Sayang Kitab Allah akan diaplikasikan pada projek kali ini. Rasional saya dalam menghasilkan projek inovasi ini ialah pertama sekali, saya dapat mengenal pasti kelemahan murid dalam tajuk pelajaran beriman kepada kitab melalui aktiviti soal jawab dan latih-tubi di dalam kelas. Murid-murid dilihat masih keliru akan nama-nama kitab beserta Rasul yang menerimanya. Justeru, teknik nyanyian digunakan sebagai intervensi utama dalam melatih kefahaman murid berkenaan tajuk ini. Menurut Rini Lestari pada tahun 2012, kaedah yang inovatif dan kreatif adalah menggunakan nyanyian kerana nyanyian adalah sebahagian daripada kehidupan kanak-kanak selain daripada aktiviti bermain. Teknik nyanyian juga dipilih kerana sifatnya yang mesra serta dapat menarik perhatian kanak-kanak. Kajian terkini oleh Mobarchik dan Nolte pada tahun 2018 telah berpendapat bahawa latar belakang berasaskan muzik telah menjadikan pengajaran dan pembelajaran yang baik dan bermakna. Menurut kajian Eisenman, Gook dan Sekila pada tahun 2013, elemen muzik dapat dilihat membantu dalam mengembangkan kemahiran mendengar dan ingatan kanak-kanak. Muzik telah memberikan kesan kepada kanak-kanak dalam meningkatkan kemahiran kanak-kanak untuk mendengar di sekolah, terutamanya bagi kanak-kanak yang mengalami kesukaran pembelajaran. Sebelum memulakan projek ini, saya telah mengenal pasti masalah murid untuk memahami tajuk ini, iaitu pertama sekali, murid dilihat tidak mengingati nama kitab dengan tepat dan yang kedua, murid-murid dilihat keliru dan gagal untuk mengenal pasti nama-nama kitab beserta rasulnya dengan tepat. Kajian literatur yang berkaitan dengan pernyataan masalah yang telah saya kenal pasti sebentar tadi ialah pertama sekali, menurut Uswatun Hasanah pada tahun 2019, masih terdapat ramai pelajar yang kurang menguasai kandungan tajuk beriman kepada kitab melalui peperiksaan yang telah dijalankan. Menurut beliau, hal ini kerana guru masih menggunakan strategi pengajaran yang lama serta murid malu untuk bertanya soalan. Seterusnya, menurut Fauti Subhan pada tahun 2013, beliau berpendapat bahawa masih banyak murid mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran akidah iaitu beriman kepada kitab. Hal ini dibuktikan dengan hasil pembelajaran yang rendah. Akhir sekali, menurut Dina Kusmita pada tahun 2012, beliau berpendapat bahawa lebih daripada 50% murid di dalam kelas kurang menjawab pertanyaan guru yang dilontarkan berkenaan tajuk beriman kepada kitab Allah. Objektif yang telah saya tetapkan pada bahan inovasi yang telah saya hasilkan ini ialah pertama sekali, murid dapat menyebut nama-nama kitab beserta rasulnya dengan betul dan yang kedua, murid dapat mengenal pasti jenis kitab beserta rasulnya dengan tepat. Skop dan limitasi bagi inovasi yang telah saya hasilkan ini ialah pertama sekali, tajuk yang berkaitan ialah mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3 iaitu Bina Akidah Beriman kepada Kitab. Dan sasaran bagi inovasi saya ini ialah melibatkan murid-murid tahun 3 sekolah rendah bagi mata pelajaran pendidikan Islam.
Seterusnya, kepentingan daripada projek inovasi yang telah saya hasilkan ini ialah pertama sekali, murid dapat menggunakan kaedah yang mudah untuk mengingati nama kitab dan rasulnya. Yang kedua, murid berminat untuk meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Dan yang ketiga, murid dapat memahami tajuk yang dipelajari dengan baik. Impak yang saya dapati melalui inovasi yang saya hasilkan ialah pertama sekali, ingatan murid tentang kandungan tajuk akan kekal lebih lama. Yang kedua, sesi pembelajaran lebih seronok dan menghiburkan murid untuk belajar. Dan yang ketiga, murid-murid lebih mengamati, menjelajah serta berinteraksi dengan persekitaran muzik. Dan perkara ini telah dipersetujui oleh Gordon pada tahun 2013. Anggaran kos yang terlibat sepanjang saya menghasilkan inovasi ini ialah pertama sekali Wi-Fi internet yang berharga RM60, YouTube MP3 downloader, YouTube MP4 downloader, Filmora dan aplikasi YouTube yang tidak mengenakan apa-apa bayaran. Jadinya jumlah kos yang telah saya gunakan ialah hanya sebanyak RM60. Saya telah memilih model proses kreatif terarah untuk menghasilkan produk inovasi ini. Hal ini kerana model ini bersesuaian dengan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran. Pelaksanaan proses kreatif terarah ini menerusi pelbagai strategi pembelajaran dapat merangsang pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Persediaan guru yang sempurna turut menjadi faktor dalam menjayakan keseluruhan proses pendidikan didik darjah. Penerapan proses kreatif terarah dalam PDP perlulah diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasa persediaan, imajinasi, perkembangan dan tindakan. Seterusnya, ini merupakan lirik lagu yang telah saya cipta iaitu lagu Sayang Kita Allah. Melodi asal bagi lagu ini ialah daripada lagu rakyat yang dikenali ramai iaitu lagu Can Mani Can. Melalui lirik ini kita dapat lihat ia terdapat pengertian-pengertian kitab, nama rasul-rasul, nama-nama kitab serta kesan beriman kepada kitab. Ia juga berulang kali supaya murid dapat ingat dengan lebih mudah. Mari kita semua nyanyi sama-sama. Ada 4 kitab yang wajib kita tahu. Kalam Allah diwahyu pada Rasul. Ada syariat dan petunjuk. Rasul pilihan dapat wahyu agar sampai kepada umatnya. Mari kita taat kitab agar iman semakin bertambah. Kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Quran Nabi Muhammad. Kalau beriman dengan kitab Allah, hidup kita jadi tenang. Allah sayang kepada kita, moga syurga milik kita. Kitab Zabur Nabi Daud, kitab Allah yang pertama. Kitab Taurat Nabi Musa, kalam Allah yang kedua. Kitab Injil, kitab ketiga. Nabi Isa yang terima. Kitab Quran paling istimewa. Nabi Muhammad dan umatnya. Kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Quran Nabi Muhammad. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan inovasi ini. Lagu inovasi yang telah saya cipta boleh dilihat melalui slide interaktif yang telah saya sediakan.
Langkah pertama, murid-murid boleh meneroka tentang tajuk beriman kepada kitab melalui menu utama, iaitu murid boleh melihat nota pembelajaran dan info tambahan. Langkah kedua, murid-murid boleh memahami, menyanyikan lagu Sayang Kita Allah yang telah saya cipta melalui video muzik yang telah saya masukkan. Langkah ketiga, murid-murid bolehlah menjawab kuis yang telah disediakan untuk menguji penguasaan mereka berkenaan tajuk beriman kepada kitab. Komen dan penambahbaikan yang telah saya kenal pasti untuk menghasilkan projek ini ialah pertama sekali, menurut Aisyah Akilah binti Muhammad Jamil daripada PSMP PI 6619, suara dan lirik yang sesuai tetapi melodi yang digunakan perlu ditambah baik agar lebih bersemangat. Yang kedua, menurut Siti Sarah binti Salim daripada PSMP PI 6619, bahasa pada lirik yang digunakan menarik dan selaras dengan kognitif murid tetapi perlu menukar muzik yang lebih rancak untuk dinyanyikan. Dan akhir sekali, daripada Siti Solihah binti Muhammad Rofi daripada PSMP PI 6619, lagu yang digunakan agak mendayu dan kurang rancak. Oleh itu, daripada komen-komen ini, saya telah melakukan penambahbaikan bagi menghasilkan inovasi yang terbaik. Rajah cartapai yang tertera menunjukkan teratus pencapaian murid sebelum dan selepas saya mengaplikasikan inovasi dalam PDP, iaitu kita lihat pada sebelumnya hanya 10 orang daripada 17 orang murid yang lulus semasa pemerhatian dan latih tubi dalam kelas mengenai tajuk beriman kepada kitab. Kita lihat bilangan murid yang meningkat selepas saya mengaplikasikan inovasi ini. Murid meningkat kepada 14 orang yang lulus dan hanya 3 orang yang masih gagal. Oleh itu, saya dapat lihat inovasi yang telah saya hasilkan ini adalah berkesan kepada murid serta membawa manfaat kepada mereka untuk menguasai tajuk beriman kepada kitab. Kesimpulannya, saya dapat lihat bahawa inovasi lagu Sayang Kitab Allah ini mempunyai potensi untuk dikembangkan kepada seluruh warga pendidik dalam mengaplikasikan pengajaran dalam abad ke-21. Inovasi ini adalah secara digital dan mudah bagi semua pihak untuk mengakses dan menjadikan sebagai panduan untuk menjalankan aktiviti PDP yang lebih seronok dan inovatif. Inovasi ini juga diharapkan mampu memberi manfaat kepada semua pihak dalam meningkatkan kualiti PDP serta menyumbang penguasaan murid bagi tajuk beriman kepada kitab. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton.